Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian kita pada membahaskan berkenaan dengan kitab ringkasan ke atas Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini atau kitab Zadul Ma'ad ia ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan diringkaskan atau diikhtisarkan di dalam kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad ini oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad, Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Dan pada malam ini hadirin dan hadirat, kita nak sambung perbahasan bab yang ke-24. Bab yang ke-23 yang lepas, pada 2 minggu yang lepas kita mencerita berkenaan dengan Salatul Kusufain, salat gerhana, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Adapun pada malam ini kita akan sambung kepada perbahasan yang baharu, itu apa yang disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa, fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pelaksanaan istisqa. Dan istisqa ini adalah permintaan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah atau supaya Allah menurunkan hujan. Itu makna istisqa. Permintaan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dia biasanya perkataan dalam bahasa Arab ni, kalau disertakan dengan alif sin pada awal kalimah tersebut, alif sin, maka ia adalah merujuk kepada at-talab, permintaan. Contoh kita kata istighfar. Contoh adalah istighfar. Istighfar ini terjemahannya adalah permintaan atau permohonan ampun. Nah begitu. Selain daripada istighfar, satu lagi yang biasa kita sebut adalah istikharah. Istikharah. Ya, orang kita kata doa istikharah atau salatul istikharah. Kalau istighfar kita permohonan ampun, manakala istikharah adalah kita memohon petunjuk dan kita memohon panduan dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu kita dalam membuat pemilihan. Hadirin dan hadirat, jadi istisqa pun sama. Istisqa ni adalah permintaan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Sebab itu dalam Fatihah pun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi alif sin pada permulaan itu kami meminta pertolongan, kami meminta pertolongan. Istisqa adalah permintaan agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu istasqa ala wujuh. Telah sabit kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda melakukan istisqa ni dengan beberapa cara. Maknanya ada beberapa cara
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa, iaitu meminta hujan daripada Allah. Ahaduha, maknanya cara yang pertama adalah yaumul jumu'ati 'alal mimbar fi asna'i khutbatih. Pada hari Jumaat di atas mimbar semasa berkhutbah. Yang ni cara yang pertama. Pada hari Jumaat di atas mimbar semasa berkhutbah. Ini cara yang pertama Nabi minta semoga Allah turunkan hujan. Dan hadis ini sebenarnya penulis kitab dia pendekkan dan dia ringkaskan. Kalau ikutkan, kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ni lebih panjang. Iaitu ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah itu. Tiba-tiba ada satu orang lelaki ni, dia masuk dekat melalui satu pintu daripada pintu-pintu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk tu, dia betul-betul berdiri berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun terus mengadu. Dia kata, wahai Rasulullah, tanam-tanaman semua dah mati, jalan-jalan dah rosak kerana kemarau terlalu lama. Lama dah hujan tak turun. Lalu lelaki itu kata, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan kepada kami. Maka Nabi di atas mimbar ketika sedang berkhutbah, bila Nabi dengar perkataan pernyataan lelaki tersebut, maka Nabi kata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. 3 kali Nabi ulang Allahumma aghithna, 3 kali Nabi ulang Allahumma asqina. Aghithna tu maknanya, ya Allah, kau turunkan hujan kepada kami. Allahumma asqina tu maknanya kau curahkanlah curahan air kepada kami. Kau siramkanlah kami, kau curahkanlah curahan air kepada kami. Dan hadis ini juga menjadi sandaran kepada pandangan para ulama. Kalau kita nak doa kita mustajab, kita kena mengulang-ulang doa, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai takrarud doa. Takrarud doa maknanya doa secara berulang. Macam Nabi SAW, sebenarnya cukup je kalau Nabi nak kata Allahumma aghisna sekali, ataupun Allahumma asqina sekali sahaja Nabi doa. Tapi Nabi membacanya sebanyak berapa kali? 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Maknanya ini antara faktor mustajab doa adalah kita melakukan pengulangan terhadap doa yang kita minta. Maknanya kalau kita nak minta ampun, tak salah kalau kita nak doa berkali. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli dhunubi, Allahumma ghafirli dhunubi. Tak salah kita nak sebut sebanyak 3 kali. Dan Nabi pun berdoa sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan perawi hadis tersebut, dia kata, sebaik sahaja Rasulullah SAW berdoa, maka dilihat awan pun mula berhubung atau bercantum antara satu sama lain. Dan cuaca pada ketika itu mendung. Dan apabila mendung, mereka nak keluar daripada masjid, ketika itu turun hujan. Jadi ini maknanya istisqa lah tu. Walaupun ini bukan salat. Kadang orang ingat salat istisqa. Salat istisqa tu salah satu daripada cara-cara istisqa. Istisqa ni pelaksanaan permintaan hujan daripada Allah. Tapi cara dia ada banyak. Satunya adalah Nabi berdoa di atas mimbar semasa sedang berkhutbah, berdasarkan hadis Bukhari tadi. Baik. Kemudian cara yang kedua pula, disebutkan di sini al-wajhus tsani, cara yang kedua. Kata penulis kitab rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi ila al-musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu masa. Maknanya Nabi SAW meletakkan satu macam temu janji, mau'id, hadirin dan hadirat, kepada orang ramai, kepada orang Islam, kepada seluruh para sahabat, iaitu ditetapkan masa 1 hari. Maknanya ada 1 hari itu, yauman yakhrujuna fihi ilal musalla. Semua orang kena keluar pada hari tersebut di musalla. Dan kita dah sebutkan sebelum ini bahawasanya musalla adalah tempat salat selain daripada masjid jami', selain daripada masjid.
Dan musalla pada zaman Nabi SAW merujuk kepada tanah lapang. Musalla ini merujuk kepada tanah lapang pada zaman Nabi lah. Kerana di situlah didirikan, dilaksanakan salatul aidain, salat 2 hari raya. Dan di situlah didirikan salatul istisqa. Hadirin dan hadirat, di situlah didirikan salatul istisqa. Dan pada 2 minggu yang lepas saya telah sebutkan dalam mazhab Syafi'i, salat sunat ada yang dituntut berjamaah dan ada salat sunat yang tidak dituntut berjamaah. Dan salat istisqa adalah salah satu salat sunat yang 5 yang dituntut berjamaah. Yang kita kata pertamanya adalah salat hari raya puasa, yang kedua salat hari raya korban, yang ketiga salat gerhana matahari, yang keempat salat gerhana bulan, dan yang kelima adalah salatul istisqa, salat istisqa. Jadi ini salat sunat yang dituntut berjamaah, iaitu disunatkan berjamaah. Jadi kita pun di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adan nas yauman yakhrujuna fihi ilal musalla. Nabi menetapkan satu tempoh masa, satu hari untuk orang ramai keluar pada hari tersebut pergi menuju ke musalla, iaitu tanah lapang. Fakharaja lamma tala'ati syamsu mutawadi'an. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah meninggi, ketika matahari telah terbit, maka Nabi keluar dalam keadaan mutawadhi'an. Mutawadhi'an ni maknanya dalam keadaan tawadhu'. Nabi keluar dalam keadaan tawadhu'. Mutabazzilan. Mutabazzilan ni Nabi SAW, baginda memakai baju yang lusuh sebenarnya. Pakai baju yang lusuh. Daripada perkataan at-tabazzul, hadirin dan hadirat. Memakai pakaian yang, dia sebenarnya bukan pakai pakaian kotor. Dia tidak, tapi dia pakai pakaian yang menzahirkan kerendahan. Itu makna dia, hadirin dan hadirat. Dia nak pergi, orang kata solat istisqa, takkan dia nak pakai mewah-mewah, mahal-mahal, tak segak-segak, tak. Tapi dia pergi dalam keadaan tawadhu', memakai pakaian yang menzahirkan kerendahan jiwa pemiliknya. Itu dia sebabnya. Mutakhasyi'an, dalam keadaan tunduk, iaitu khusyuk, hadirin dan hadirat. Mutarassilan, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam keadaan yang orang kata perlahan. Nabi keluar berjalan, orang kata perlahan, tidak terlalu laju. Mutadarri'an, hadirin dan hadirat, dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni merendah diri juga. Dia perkataan-perkataan yang hampir sama, khusyuk, khudu', tadarru'. Ini perkataan-perkataan yang hampir sama, iaitu kita tunduk dan merendah diri, hadirin dan hadirat. Jadi tujuannya Nabi SAW, tengok ni belum solat lagi, tapi Nabi kita nak mengajar kepada orang Islam, kita ni dalam permintaan kepada Allah, dia bukan semasa permintaan tu. Sebelum kita nak meminta pun, kita dah kena menzahirkan kerendahan diri luaran dan dalaman. Maknanya kerendahan diri luaran tu dengan pakaian yang kita pakai, dan kerendahan diri dalaman tu adalah dengan jantung hati yang khusyuk dan khudu' dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah bahagian dalaman kita. Jadi luar dan dalam kena tunduk kepada Allah, menzahirkan kerendahan jiwa seseorang itu, barulah dia berdoa kepada Allah. Falamma wafa al-musalla, apabila tanah lapang atau tempat salat tersebut telah penuh dengan orang ramai, sa'idal mimbar, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menaiki mimbar, naik ke atas mimbar. Cuma Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan ini adalah sekiranya sah riwayat tersebut, kerana perbuatan Nabi naik mimbar ketika nak salat istisqa ni, hadis tu berlaku khilaf para ulama. Maknanya berlaku khilaf dalam kalangan ulama tentang status hadis tersebut. Tapi ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia kata in sahha, sekiranya perkara itu sahih. Lalu Nabi pun apabila baginda menaiki mimbar, apa yang baginda buat? Fahamidallah wa asna alaihi wa kabbarahu. Nabi memuji Allah dan memujanya dan bertakbir kepadanya. Ini Nabi buat apabila naik mimbar pada ketika menghadiri pelaksanaan istisqa. Maknanya ada khutbah yang disampaikan. Sebab tu Nabi puji Allah dan bertakbir, begitu.
Wa kana, kata Ibn Al-Qayyim, wa kana mimma hufidha min khutbatihi sallallahu alaihi wasallam, antara apa yang dihafal, maknanya apa yang direkodkan, yang dipelihara daripada khutbah Nabi dan doanya ketika itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, La ilaha illa anta taf'alu ma turid, Allahumma anta Allah wa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzaltahu alaina quwwatan lana wa balaghan ila hin. Ini antara yang dibaca oleh Nabi di atas mimbar pada hari baginda menghadiri pelaksanaan salat istisqa. Baik. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Ya Allah, ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat terawal daripada surah Al-Fatihah. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat kedua daripada Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga. Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat. Dan Nabi pun mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, Allah ni dia melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Allah ni dia buat sesuatu yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yurid. Hadirin dah jarak. Allahumma anta Allah, ya Allah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu. Anta taf'al ma turid, sesungguhnya kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu melakukan apa yang kamu mahukan. Allahumma anta Allah, ya Allah, engkau adalah Allah. Wa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, engkau adalah Tuhan yang maha kaya dan kami adalah Tuhan yang saya minta maaf, dan kami adalah golongan yang berkehendak kepada kamu. Wa nahnu al-fuqara. Allahumma anta Allah, ya Allah, engkau adalah Allah. Wa antal ghani, engkau adalah Tuhan yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami ini golongan fuqara. Fuqara ni maknanya kita ni berkehendak kepada Allah. Ialah fakir tu orang yang miskin, betul, orang yang, tapi dia berkehendak, dia susah. Jadi kita ni berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita baca doa-doa Nabi ni, kita boleh belajar fiqh berdoa. Maksudnya Nabi ni dalam berdoa, Nabi tak terus pergi kepada permintaan. Nabi tak terus pergi, Ya Allah turunkan hujan. Nabi tak macam tu. Kalau kita teliti, mudah sangat Nabi begitu. Ya Allah kau turunkan hujan. Ya Allah bagi aku duit. Ya Allah suap aku makan. Dia bukan begitu. Hadirin dan hadirat, usul doa Nabi SAW, Nabi akan mulakan dengan puji-puji Allah dahulu. Jadi sebab tu tengok, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua ini adalah pujian. Semua ini adalah pujian. Sebab itu ada satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis kursi ni Allah kata dalam hadis tu, qasamtus salata baini wa baina abdi ila qismain. Aku bahagikan salat di antara aku dengan hamba-ku kepada dua bahagian. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah kata apa? Hamidani abdi, hamba-ku telah memuji aku. Wa idza qala al-'abdu Ar-Rahmanir Rahim, apabila kita membaca di dalam salat Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan balas ketika itu, dan Allah kata apa? Majjadani abdi, hamba-ku telah memuliakan atau mengagungkan aku. Dan yang ketiga, apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah akan membalas Asna alayya abdi, hamba-ku telah memuji-muji aku. Hadirin dah hadirat, maknanya memuliakan aku. Jadi sama juga, sebab tu Nabi SAW memulakan doa-doa ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta taf'al ma turid, Allahumma anta Allah wa antal ghani wa nahnul fuqara. Kemudian barulah Nabi meminta Allahumma anzil alaina al-ghaith, barulah sampai kepada talab, permintaan. Ya Allah, kau turunkanlah ke atas kami ghaith, hujan.
Sebahagian ulama, hujan ni dalam bahasa Arab ada dua sebutan yang utama. Yang pertama al-ghaithu, al-ghaithu. Alif lam ghin ya tha, ghaith. Itu yang Nabi kata, Allahumma asqinal ghaith, ya Allah kau curahkanlah kepada kami al-ghaith, iaitu hujan. Satu lagi perkataan atau kalimah hujan yang kita biasa dengar adalah matar, al-matar. Hadirin dan hadirat, al-matar. Dan al-matar adalah hujan, al-ghaith adalah hujan. Cuma para ulama mereka bezakan. Saya ingat lagi masa saya belajar tafsir dahulu di universiti, pensyarah saya bagi tahu antara yang membezakan ghaith dengan matar ini adalah ghaith itu hujan yang berkat, hujan yang bermanfaat. Itu ghaith. Ini sifat ghaith, hujan yang baik. Adapun perkataan matar, ia adalah hujan yang azab, yang berbentuk azab. Hadirin dan hadirat, sebab dan ini adalah sandarannya dari sudut ilmu bahasa Arab dan diambil daripada Quran sendiri. Kerana kebiasaan ghaith ni akan dirujuk dalam situasi yang baik. Maknanya dalam situasi yang baik, hujan yang turun dengan membawa kebaikan. Tapi kalau matar ni kebiasaannya dia bawa bersama dengannya kesulitan. Hadirin dan hadirat, jadi sebab itu doa Nabi, Allahumma anzil alaina al-ghaith, ataupun anzil alaina al-ghaith, ya Allah kau turunkanlah kepada kami al-ghaith, iaitu hujan yang baik. Waj'al ma anzaltahu alaina quwwatan lana, dan kau jadikanlah apa yang kau turunkan ke atas kami ini sebagai penguat bagi kami, wa balaghan ilahin, dan sebagai bekalan kami. Hadirin dan hadirat, ini antara yang didoakan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tersebut. Kemudian hadirin dan hadirat, apa yang Nabi buat selepas daripada itu? Summa rafa'a yadayhi wa akhadha fi at-tadarru' wal ibtihal wa du'a. Maknanya selepas tu maka Nabi pun SAW tadah tangan. Wa rafa'a yadayhi. Di sinilah yang nak memberi isyarat kepada kita juga, adab kita dalam berdoa tadah tangan. Nak dapat doa mustajab, antara faktornya, antara adabnya adalah tadah tangan semasa berdoa. Cuma saya nak sebut, ada satu faedah yang disebutkan di dalam kitab Syarah Hadis 40. Syarah Hadis 40 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin. Dalam kitab tersebut beliau ada mensyarahkan hadis yang mencerita berkenaan dengan innallaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursali. Kan dalam hadis tu, hadis riwayat Abu Hurairah tu, kan ada dalam hadis tersebut Nabi SAW menceritakan tentang satu orang lelaki, yang mana kata perawi hadis, thumma zakkara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Jadi Nabi kata ada seorang lelaki ni yutilu as-safar, dia bermusafir jauh, panjang permusafiran dia. Ash'asa aghbar, yang mana kalau kita tengok pada penampilan dia, rambut dia kusut masai, pakaian dia berdebu berhabuk. Yamuddu yadaihi ila sama', dia mengangkat dua tangannya ke langit. Faqal, dan dia berkata ya rab wahai Allah, dia berdoa. Dan kata Nabi SAW, makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dimasukkan sesuatu yang haram ke dalam badannya, bagaimanakah doanya nak mustajab, kata Nabi. Jadi dalam hadis tersebut fa anna yustajabu lahu, dalam sebahagian riwayat mengatakan fa anna yustajabu lizalik, bagaimana nak dimustajabkan doa sebegitu. Hadirin dan hadirat, dan Syekh Al-Utsaimin beliau syarahkan hadis tersebut. Beliau kata dalam bab doa ni, isu angkat tangan masa berdoa ni ada tiga bahagian, ada tiga pecahan. Hadirin dan hadirat, isu angkat tangan semasa berdoa ni ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, mana-mana situasi, keadaan, tempat yang Nabi doa dengan angkat tangan, yang tu kita tadah tangan. Contohnya istisqa. Istisqa Nabi tadah tangan, jadi kita ikut Nabi. Kalau kita nak istisqa pun kita tadah tangan. Hadirin dan hadirat.
Dan selain daripada istisqa, antara tempat yang Nabi doa, Nabi tadah tangan adalah ketika kunut. Lama Nabi melakukan kunut nazilah apabila ada 70 orang qurra, iaitu para sahabat Nabi yang menghafal Quran. Mereka dibunuh secara khianat, mereka dibunuh secara zalim di satu telaga yang namanya Bi'ru Ma'unah, hadirin dan hadirat. Dan Nabi SAW mendapat khabar tersebut. Nabi melakukan kunut nazilah selama 30 hari. Sebahagian riwayat kata 40 hari. Nabi nak doa kebinasaan kepada pembunuh 70 qurra sahabat Nabi penghafal Quran. Dan kata para sahabat yang melihat Nabi ketika melakukan kunut nazilah, baginda tadah tangan. Jadi pada tempat-tempat yang ada riwayat Nabi tadah tangan, yang tu kata Ibn al-Utsaimin, kita tadah tangan. Yang kedua, ada tempat-tempat yang Nabi berdoa tapi Nabi tidak tadah tangan. Ni bahagian kedua. Contohnya kalau dalam salat. Dalam salat kita ada doa kita. Contoh kita bila kita takbiratul ihram, kita lafaz Allahu Akbar, contoh. Disunatkan kita pertama kali adalah membaca doa iftitah, betul atau tidak? Doa iftitah. Tapi kita tidak Allahu Akbar kabira walham, kita tidak begitu. Hadirin dan hadirat, walaupun ia doa. Ataupun kita baca doa iftitah yang Nabi baca dalam salat tahajud. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Itu pun doa iftitah. Tapi kalau kita baca dalam salat, kita tidak tadah tangan. Kenapa kita tidak tadah tangan di situ sedangkan ia doa? Kerana Nabi tidak menunjukkan kepada kita. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama juga dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah pun ada doa. Kita kata Al-Fatihah ada 7 ayat. 5 ayat terawal daripada Al-Fatihah sifat dia, bentuk dia pujian kepada Allah. Ayat yang ke-6 adalah satu-satunya doa permintaan yang ada dalam surah Al-Fatihah, iaitu sebutan kita ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sirata. Kita tidak buat begitu, hadirin dan hadirat. Maknanya kita memang tidak mengangkat tangan ketika kita ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jadi maknanya pada tempat-tempat yang Nabi SAW tidak menadah tangan atau angkat tangan, di situ kita tidak angkat tangan. Sama juga macam dalam sujud. Macam mana nak doa tadah tangan ketika sujud? Tersungkurlah kita, hadirin dan hadirat. Sujud kan tempat mustajab doa. Kan Nabi banyak berdoa dalam sujud. Nabi kata Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi doa ketika dalam sujud tak perlulah tadah tangan, sebab Nabi tidak tadah tangan dan tak boleh pun tadah tangan. Macam mana kita nak sujud sambil tadah tangan dan sambil nak berdoa? Tidak, ini tidak perlu. Antara doa Nabi ketika sujud, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Ini pun tidak. Duduk antara dua sujud pun ada doa juga, rabbighfirli atau rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kita tidak tadah tangan di situ. Kenapa? Tidak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Yang ketiga, bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ni adalah selain daripada yang diberitahu kepada kita. Maknanya selain daripada yang pertama ada yang kedua. Maknanya tak disebut yang Nabi angkat tangan di situ, dan tidak pula Nabi membacanya tapi tidak angkat tangan. Maknanya contoh kalau kita nak berdoa sebelum tidur, kan tak ada riwayat yang cerita Nabi tadah tangan sebelum tidur baca doa. Nabi orang kata genggam tangan dan Nabi hembus, tu adalah riwayat. Tapi ini tadah tangan tu, hadirin dah hadirat. Ini ada berbeza sedikit. Sama juga kalau nak makan ke, nak menaiki kenderaan ke, kita tak nampak ataupun sepengetahuan saya tidak ada riwayat yang menceritakan tentang Nabi tadah tangan ketika nak doa makan, nak doa menaiki kenderaan. Keadaan-keadaan ini hukumnya adalah kembali kepada anjuran angkat tangan. Kembali kepada anjuran angkat tangan. Jadi kalau kita sebelum makan, maka hukumnya kembali kepada anjuran tadah tangan untuk baca doa makan. Begitu, hadirin dan hadirat. Melainkan kalau kita semata baca bismillah saja. Kalau bismillah saja, maka mungkin orang itu tidak perlu tadah tangan. Tapi kalau kita nak membaca doa makan seperti versi yang kita amalkan, Allahumma barik lana contohnya, fima razaqtana wa qina azabannar, ni boleh tadah tangan.
ataupun Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini antara doa-doa yang warid bercerita tentang doa makan, hadirin dan hadirat. Macam nak tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, contoh. Tak ada masalah, tidak ada salah angkat tangan. Kerana ini yang ketiga, pecahan yang ketiga. Kalau kita nak menaiki kenderaan, sebelum nak memulakan perjalanan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak ada salah untuk kita tadah tangan. Kerana anjuran dan adabnya adalah tadah tangan semasa berdoa, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu kita antara hadisnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza madda yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah ni dia maha hayy. Hayy ni maknanya dia maha pemalu. Bukan hayyu di situ. Hayy. Ha, ya. Dari dua ya. Hayy. Kalau ha, ya sahaja, hayyu dia akan jadi hayyu. Hayyu tu maha hidup. Yang kita kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu yang wahai Tuhan yang maha hidup. Tapi kalau kita kata macam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, itu maha hidup. Tapi ni hayy, ha, ya, hayy. Ya yang kedua tu baris bawah. Innallaha hayyun karim, kata Nabi SAW. Allah ni dia maha pemalu. Lagi dia maha karim. Karim ni generous dalam bahasa Inggeris, iaitu pemurah. Yastahi min abdihi idza yamuddu atau idza madda yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifra. Allah akan malu terhadap hambanya sekiranya hambanya itu tadah dua tangan kepadanya, lalu dia membiarkan dua tangan tu pulang kosong. Allah akan malu, hadirin dan hadirat. Maknanya apa? Maknanya Allah tak akan biarkan dua tangan yang ditadah diangkat ke arahnya pulang kosong. Allah akan bagi, hadirin dan hadirat. Jadi itu kata para ulama, faktor mustajab doa tadah tangan semasa berdoa. Itu menzahirkan adab dan menzahirkan akhlak kita sebagai peminta kepada Allah yang memberi, hadirin dan hadirat. Bahkan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa balagha fi raf'i hatta bada bayadu ibtaih. Dan Nabi berlebihan mengangkat tangan, maknanya tinggi Nabi angkat tangan ketika nak istisqa. Balagha fi raf', Nabi berlebihan pada mengangkat tangan, hadirin dan hadirat. Sehingga kata penulis kitab, hatta bada bayadu ibtaihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas kelihatan putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibtun ni adalah ketiak. Jadi Nabi angkat tangan tinggi sehingga kelihatan putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada itu baju-baju yang ada nampak, orang kata yang longgar, yang labuh di lengan baju tu sehingga boleh dilihat. Orang kata sebab Nabi tinggi sangat angkat sehingga dapat dilihat putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Nabi pun setelah berdoa tu Nabi menghadap ataupun Nabi menghadapkan belakang Nabi. Bahagian belakang Nabi ni Nabi menghadapkan kepada jemaah. Zahirnya yang ni semua berada di atas mimbar lagi. Zahirnya semua ni masih di atas mimbar. Kemudian Nabi berpaling, maknanya asalnya Nabi menghadap ke arah jemaah dengan bahagian depan. Kemudian Nabi pusingkan belakang, Nabi pusingkan badan, dan Nabi pula beralih menghadap ke arah kiblat. Dan pada ketika itu hadirin dan hadirat, Nabi SAW berdoa menghadap ke arah kiblat pula. Nabi berdoa menghadap ke arah kiblat. Dan orang ramai pun sama. Yalah, orang ramai memang menghadap ke arah khatib, menghadap ke arah Nabi. Jadi mereka pun memang menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim, summa nazala. Kemudian Nabi pun turun daripada mimbar lah. Mana itu yang saya kata tadi, isyaratnya yang kita ceritakan Nabi tadah tangan tinggi itu semuanya adalah di atas mimbar, hadirin dan hadirat. Summa nazala, kemudian Nabi turun. Fasalla bihim raka'atain. Nabi melakukan salat berjamaah bersama dengan seluruh para sahabat sebanyak 2 rakaat. Inilah yang dinamakan sebagai salat istisqa. Salat istisqa. Dan kata penulis kitab, kasalatil aid. Salat istisqa ini adalah sama seperti salat hari raya. Tapi kita kena ingat, sama adalah daripada satu sudut sahaja, bukanlah pada keseluruhan sudut. Nanti jangan kita ingat pada salat istisqa ada 7 kali takbir pula, 5 kali takbir pada rakaat kedua. Jangan salah faham gitu. Dia kata sama dari sudut min ghairi azan wala iqamah. Maknanya sama dari sudut tidak ada azan, tidak ada iqamat. Begitu. Untuk salat raya mana ada azan, panggil sembahyang raya.
mana ada iqamat. Untuk salat istisqa pun sama, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Dan kata penulis kitab, wala nidain albattah, maknanya tak ada seruan, tak ada panggilan langsung. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya pengetahuan saya, untuk solat raya dia ada panggilan, sebutan as-salatu jami'ah. Hadirin dah ada as-salatu jami'ah. Dan kata penulis kitab di sini, maknanya berbeza dengan istisqa lah. Di sini kata penulis kitab, jahara fihima bil qira'ah. Nabi SAW menjaharkan bacaan pada 2 rakaat salat tersebut. Maknanya bacaan dibaca secara kuat. Yang ini sama juga dengan salat raya. 2 rakaat sama juga dengan salat raya. Wa qara'a fil ula ba'da al-Fatihati, Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama selepas surah Al-Fatihah dengan sabbihisma rabbikal a'la, dengan surah sabbihisma rabbikal a'la. Ini pun sama seperti salat raya juga. Salat raya pun pada rakaat pertama selepas 7 kali takbir itu kita baca Fatihah, kita dianjur baca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini maknanya pada rakaat kedua pun Nabi membaca surah hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini anjuran yang sama untuk salat raya dan juga anjuran yang sama untuk salat Jumaat sebenarnya. Salat Jumaat pun kita dianjurkan rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi selesai cara yang kedua, Nabi melakukan istisqa. Cara pertama tadi doa sahaja atas mimbar pada hari Jumaat. Cara yang kedua ni adalah Nabi kumpulkan orang ramai, panggil supaya berhimpun pada satu hari di tempat salat musalla tanah lapang, dan datang dengan pakaian yang lusuh, dengan tawaduk, dengan rendah diri, dengan hati yang tadarru'. Hadirin dan hadirat, kemudian Nabi naik apabila orang dah penuh dan ramai dah berkumpul, maka Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi membaca apa yang kita telah sebutkan tadi, doa. Dan Nabi tadah tangan tinggi membelakangi kiblat pada awalnya dan menghadap ke arah kiblat kali yang kedua. Kemudian Nabi turun buat salat 2 rakaat. Rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la dan yang kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah, dan dibaca bacaan secara kuat, secara jahar. Hadirin dan hadirat, itu cara yang kedua. Dan kita nak tengok pula kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, al-wajhus salis, kata penulis kitab, cara yang ketiga atau bentuk yang ketiga. Annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa ala mimbaril Madinah istisqaan mujarradan fi ghairi yaumi Jum'ah. Walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal istisqa'i salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa di atas mimbar Madinah, di atas mimbar Madinah. Maknanya di atas mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kejadian ini, kata penulis kitab, istisqaan mujarradan fi ghairi yaumi Jum'ah, ini adalah istisqa yang berlaku pada bukan hari Jumaat. Dia tidak berlaku pada hari Jumaat. Istisqa yang pertama tadi, yang kita kata yang pertama tadi berlaku pada hari Jumaat. Contoh yang pertama, itu cara yang pertama tadi. Dan istisqa yang cara yang ketiga ini, kata penulis kitab, walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal istisqa'i salah. Istisqa yang ketiga ini tak diriwayatkan daripada Nabi baginda melakukan salat padanya. Maknanya Nabi naik atas mimbar sahaja dan Nabi minta agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Maknanya peristiwa tu adakah pada hari Jumaat? Kita kata tak. Adakah ada salat istisqa? Kita kata tidak. Begitu. Ini cara yang ketiga. Maknanya naik atas mimbar dan memang Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan bentuk atau cara yang keempat, hadirin dan hadirat, al-wajhur rabi' annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa wa huwa jalisun fil masjid farafa'a yadayhi wa da'a Allah azza wa jalla fahufidha min du'aihi hinaidhin Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'is nafi'an ghaira dar. Hadis riwayat Abu Daud. Terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristisqa dalam keadaan baginda duduk sahaja dalam masjid.
Yang ni bukan atas mimbar, bukan pada hari Jumaat ke, tak disertai dengan salat. Tapi dalam keadaan Nabi duduk di dalam masjid. Nabi sedang duduk dalam masjid. Kemudian Nabi tadah kedua-dua tangan, maknanya farafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, wada'a Allah azza wajal, dan baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hufidha min du'aihi hina idzin, dan pada ketika itu doa yang dibaca oleh Nabi, yang dihafal oleh para sahabat dan diriwayatkan oleh mereka adalah Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'is nafi'an ghaira dar. Terjemahannya, ya Allah, kau curahkanlah kami hujan yang baik, iaitu hujan yang bermanfaat. Mari'an tabaqa, hujan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Ajilan, dalam kadar yang segera, dalam keadaan kadar yang segera. Nafi'an, dalam keadaan hujan ini hujan yang datang bersamanya manfaat. Ghaira dar, dan dia tidak memudaratkan. Maknanya bukanlah hujan yang memudaratkan, sebaliknya hujan yang memberi manfaat. Hadirin dan hadirat, memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Baik, itu cara yang keempat. Kemudian hadirin dan hadirat, disebutkan di sini ada satu faedah. Walamma kathural matar, apabila hujan semakin lebat. Kadang-kadang hujan yang turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia lama tempoh dia. Macam hadis Bukhari yang saya bacakan pada awal kuliah tadi. Apabila Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba ada satu orang lelaki, dia mengadu, dia kata, wahai Rasulullah, habis dah haiwan-haiwan mati, jalan-jalan semua dah musnah, dah rosak disebabkan kemarau panjang. Kau doalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Lalu Nabi pun berdoa, dan asalnya tak dilihat pun orang kata awan ke apa ke. Tiba-tiba selepas Nabi berdoa, dilihat awan itu bergabung dan cuaca menjadi mendung, dan akhirnya turun hujan. Rupanya turun hujan tu seminggu lamanya, hadirin dan hadirat. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seminggu turun hujan. Sampai kepada hari Jumaat yang berikutnya, ada juga lelaki, ada yang kata lelaki yang sama, ada kata lelaki lain. Dia berdiri ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, dia kata, wahai Rasulullah, habis dah kami ni jalan-jalan pun susah nak keluar sebab hujan lebat. Tak ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dah rosak apa semua, disebabkan hujan terlalu lama dan tidak berterusan. Maka ada riwayat yang mengatakan ketika itu Nabi SAW tersenyum dengan kata-kata lelaki tersebut. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kau curahkanlah hujan ni, kau turunkanlah hujan ni di kawasan sekitar-sekitar kami, dan janganlah kau turunkan hujan ni ke atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kata penulis kitab di sini, walamma kathural matar, apabila hujan lebat, sa'aluhul istisha, istisha. Tadi istisqa, yakni istisha. Alif sin ta sad ha alif hamzah, istisha. Istisha ni apa dia? Minta berhenti. Minta berhenti. Kalau istisqa tu minta turun hujan. Istisha ni minta berhenti hujan. Jadi sa'aluhul istisha. Mereka para sahabat minta semoga Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberhentikan hujan. Sebenarnya perbuatan para sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada Rasulullah semoga Nabi berdoa kepada Allah, semoga Allah turunkan hujan, berhentikan hujan, inilah namanya tawassul, hadirin dan hadirat. Ini adalah tawassul. Tawassul ini adalah kita menjadikan sesuatu sebagai wasilah, sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam berdoa. Antara kita dengan Allah dalam berdoa. Dan kita ni sebagai para penuntut ilmu, kita kena tahu bahawasanya tawassul ni ada disyariatkan. Adalah disyariatkan. Dan ia adalah di bawah perbahasan doa sebenarnya, hadirin dan hadirat. Kita berdoa tetapi menggunakan uslub tawassul, hadirin dan hadirat.
Dan dahulu saya pernah sebut dalam beberapa kali perbahasan kita di sini, tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Yang ni yang disepakati oleh para ulama. Maknanya tak ada khilaf yang berlaku tentang hal ini, disepakati oleh para ulama kita. Yang pertama adalah kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini berdalilkan nas Quran, yang mana Allah Ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Doalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Itulah makna dia tawassul dengan nama dan sifat Allah. Contohnya begini, kalau kita permintaan biasa, doa biasa, kita kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Allahumma ghafirli zunubi warhamni. Ini doa biasa. Ya Allah, kau ampunkan aku dosa-dosa aku dan kau rahmati aku. Ini doa biasa. Tapi tawassul, kalau kita kata Allahumma ghafirli zunubi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini tawassul. Hadirin dah. Ini adalah tawassul. Jadi kita nampak beza tu antara doa biasa dengan tawassul. Bila kita tambah di ujung tu innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang paling dicintainya dari kalangan orang lelaki, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ni satu hari dia pernah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku boleh baca doa ini dalam salatku. Lalu Nabi pun mengajar kepada Abu Bakar. Nabi kata, kul, ucapkanlah atau bacalah kamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terjemahannya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali kamu. Faghfir li maghfiratan min indik, kau ampunkanlah aku dengan pengampunan dari sisimu, warhamni, dan kau rahmatilah aku. Tengok di hujung tu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita boleh berdoa macam tu. Kalau doa biasa kita kata Allahumma rzuqni, ya Allah kau beri aku rezeki, ini doa biasa. Tapi kalau kita kata Allahumma rzuqni ya Razzaq, ya Allah berilah rezeki kepada aku, wahai Tuhan yang Maha memberi rezeki. Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tengok, ini adalah uslub tawassul, hadirin dan hadirat, dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini adalah yang pertama. Tawassul yang kedua adalah tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh, maknanya kita menggunakan amal saleh yang pernah kita buat dalam doa tersebut. Maknanya kita bagi tahu kepada Allah Ta'ala, contoh kita kata, ya Allah, aku ada buat amalan sekian dan sekian, sekiranya engkau terima amalan ni, aku lakukan amalan ni secara ikhlas kepadamu, sekiranya engkau terima amalan ni, kau permudahkanlah aku untuk sekian dan sekian, begitu. Ini adalah disyariatkan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur itu, berkenaan dengan 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel yang terperangkap di dalam sebuah gua. Saya rasa tuan-tuan biasa dengar. Kalau kita mengikuti majlis pengajian bacaan Riyadhus Salihin, tuan-tuan akan jumpa hadis tersebut, karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi hadis itu Nabi kata, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar. Ada dahulu 3 orang lelaki dari kalangan umat sebelum kamu, mereka keluar pergi bermusafir, sehinggalah sampai kepada waktu malam. Dan ada riwayat yang lain, ketika itu hujan lebat turun. Bila hujan lebat turun, mereka nak cari tempat perlindungan, dan pada ketika itu tempat perlindungan terbaik adalah mereka masuk ke dalam ghar. Ghar ni gua. Cuma bezanya antara al-ghar dengan al-kahfu, yang kita kata dalam suratul kahfi itu,
Al-Ghar adalah gua kecil, manakala Al-Kahfu adalah gua besar. Hadirin dan hadirat. Sebab itu Ashabul Kahfi ikut pandangan yang tepat jumlahnya ramai. Iaitu seramai berapa orang? 7 orang. Hadirin dan hadirat. Seramai 7 orang. Sebab itu nama dia Al-Kahfu atau orang kita sebut Kahfi. Adapun Al-Ghar adalah gua kecil. Jadi mereka ini berapa orang? Jadi 3 orang saja. Bila mereka masuk dalam gua yang kecil itu dengan niat dan hasrat untuk berteduh disebabkan hujan, tiba-tiba kata Nabi SAW, falamma dakhalu, apabila mereka telah masuk, in hadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar, tiba-tiba ada satu batu daripada atas bukit jatuh. Sebab gua dalam bukit, maknanya gua tu dalam bukit. Jadi mereka masuk ke dalam gua tu, ada satu batu besar daripada atas bukit jatuh, fasaddat alaihimul ghar, kata Nabi. Maka batu itu menutup gua tersebut. Maka waktu itu dah tak ada cara lain untuk mereka menyelamatkan diri mereka. Hadirin dan hadirat, boleh mati sebenarnya, boleh mati, boleh jadi tak cukup oksigen, boleh jadi tak cukup makanan, tak cukup minuman. Berapa lama dia orang dapat bertahan? Sebab batu besar, mana ada manusia boleh angkat batu. Yalah, batu seremban tu cerita lain, tapi ni batu besar. Hadirin dan hadirat, jadi kita kata mereka apabila sampai ke situasi tersebut, maka salah seorang daripada mereka kata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada batu ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah menggunakan amalan saleh kamu. Itu dia. Illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Kecuali kalau kamu berdoa kepada Allah menggunakan amalan saleh kamu. Kemudian mereka pun masing-masing kata, lelaki yang pertama dia kata, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Dia kata, ya Allah, aku mempunyai 2 ibu bapa yang telah tua, yang telah uzur, dan aku ni antara kerja buat aku adalah aku akan pastikan tiap-tiap malam aku akan bagi mereka minum susu dahulu. Maknanya aku takkan mendahulukan orang lain ke atas ibu bapa. Maknanya dia akan bagi minum kepada ibu bapa dia, kemudian barulah kepada isteri dan anak-anak dia. Begitu. Hadirin dan hadirat. Cuma pada satu hari dia pulang lewat. Dia ada urusan di luar rumah, dia pulang lewat, dia balik rumah, dia dapati ibu bapa dia telah tidur. Dan pada ketika itu dia tak sampai hati nak bagi susu yang telah dia perah kepada anak-anak dia atau isteri dia, kerana dia tak nak mendahulukan orang lain melebihi ibu bapa dia. Sehinggalah dia kata hatta bariqal fajar, sehingga terbit fajar, itu sehingga waktu subuh. Ibu bapa dia bangun, dan pada ketika itu aku pun datangkan bekas susu, maka aku bagi mereka minum dahulu, kemudian barulah anak-anak dan isteri. Hadirin dan hadirat. Dan dia pun kata tu amalan dia buat baik kepada ibu bapa dia, mendahulukan ibu bapa dia. Maka kata Nabi SAW, kata lelaki tersebut, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku lakukan amalan itu semata mengharap redamu, fafruj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka kau selamatkanlah kami daripada batu yang menutup pintu gua ini. Maka kata Nabi SAW, pintu tu, batu tu bergerak, tetapi la yastati'un al-khuruj, mereka masih belum boleh keluar lagi. Maka lelaki yang kedua pula berdoa. Dia kata apa? Allahumma kanat li ibnatu am. Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan. Wa kanat, dan wanita ini ahabban nasi ilaih, manusia yang paling dia cintai. Fa aradtuha an nafsi, aku teringin nak memiliki dia. Famtana'at minni, tapi dia tak nak kepadaku. Sehinggalah dipendekkan cerita, di saat sampailah wanita ni dia ada masalah keuangan. Hadirin dan hadirat. Lalu dia datang ke lelaki ni kata boleh tolong, tapi ada syarat. Dia kata begitu. Syaratnya adalah kita mesti berdua, kita mesti berduaan. Lalu akhirnya berlakulah, cuma ketika hampir berlaku perzinaan, auzubillah min zalik, maka wanita tu kata tidak halal bagi kamu nak mengadakan hubungan tanpa hak. Itulah mafhum dia. Maka lelaki itu dia kata dia pun tinggalkan wanita tersebut, maka tidak berlaku perzinaan, dan dia tinggalkan duit kepada wanita itu sebanyak 120 dirham. Hadirin dan hadirat.
Dan dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku lakukan amalan ini semata mengharap redha-Mu, maka Kau selamatkan kami daripada batu besar ini. Lalu akhirnya Allah buka, Allah alihkan, tetapi tak boleh keluar juga. Dan berhajat kepada doa lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga pun dia doa. Dia kata, aku mempunyai pekerja-pekerja upahan. Satu hari pada hari aku memberi upah, semua orang ambil upah, tapi ada satu orang lelaki tak ambil upah. Maka duit tu aku pegang dan aku kembangkan duit tersebut, sehinggalah daripada duit gaji orang itu dikembangkan, dapat beli kambing, dapat beli lembu, dapat beli unta. Akhirnya menjadi banyak. Unta jadi banyak, lembu jadi banyak, kambing jadi banyak. Dan aku juga membeli hamba-hamba untuk menguruskan haiwan-haiwan ternak tersebut. Sehinggalah selang beberapa tahun, maka lelaki ni datang. Dia kata kepada lelaki tersebut, lelaki yang ketiga dalam gua ni, dia kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, adili ajri, bagi balik duit aku dulu. Mana duit aku dulu? Upah aku dulu mana? Kemudian lelaki yang ketiga ni dia kata, ya Abdullah, wahai si fulan hamba Allah, kullu ma tara min ajri, apa yang kau tengok sekeliling kamu ni semuanya adalah upah kamu. Minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq, daripada unta, lembu, kambing dan juga hamba-hamba sahaya. Kemudian lelaki itu terkejut. Dia kata, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, jangan main-main dengan aku. Tapi dia kata, la astahzi'u bi, aku tak main-main dengan kamu. Semua yang kau tengok semua adalah milik kamu. Dan lelaki ni, hadirin dan hadirat, dia ambil kesemuanya sekali, satu pun dia tak tinggal kepada lelaki yang ketiga. Tuan-tuan tengok. Bahkan Zahir dalam hadis tersebut cakap terima kasih pun tak ada. Tapi lelaki tu yang ketiga ni, maknanya orang kata majikan yang amanah dengan tanggungjawab dengan gaji dan pengurusan harta ini, dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhi, kalau aku buat semata mengharap redha-Mu, Kau selamat kami daripada batu besar. Lalu Allah buka, Allah alihkan batu tu dan mereka pun boleh keluar seorang-seorang. Hadirin dan hadirat. Jadi ini menunjukkan mereka masing-masing doa betul. Tapi mereka tak kata, ya Allah tolong buka gua ni. Mereka tak doa macam tu. Tapi dia doa menggunakan amalan-amalan dia. Jadi itulah yang kita kata tawassul dengan amal salih. Itu ada satu doa Fudail bin Iyad rahimahullah yang kalau tuan-tuan baca dalam Siyar Alamin Nubala oleh Az-Zahabi, dia kata, ya Allah, Kau dia kata, Kau sembuhkanlah aku bihubbi iyak, dengan rasa cintaku kepadamu. Maknanya, ataupun Allahumma arhamni bihubbi iyak, ya Allah Kau rahmatilah aku dengan kecintaan aku kepada kamu. Kita ni kecintaan kita kepada Allah adalah amalan salih. Jadi kita boleh buat doa-doa sebegitu, hadirin dan hadirat. Boleh buat doa, maknanya ya Allah Kau berilah kesembuhan kepadaku dengan kecintaanku kepadamu. Boleh kita cakap macam tu. Ataupun dengan kecintaanku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh doa macam tu. Ini tawassul dengan amal salih, hadirin. Kerana mencintai Nabi, mencintai Allah adalah amal salih. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa dia? Hadirin dan hadirat, tawassul dengan doa orang yang salih. Tawassul dengan doa orang yang salih. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat ni. Mereka kemarau panjang, pergi jumpa Nabi, kata, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Itu tawassul lah tu, dengan doa orang salih yang masih hidup. Kemudian bila dah kata hujan tak berhenti-henti pula, pergi jumpa Nabi lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong doa kepada Allah agar Allah berhentikan hujan. Begitu. Jadi adakah ini khususiat Nabi yang mana ulama tak boleh buat, orang salih tak boleh buat? Kita kata tak. Sebab selepas wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar, dia pergi jumpa kepada bapa saudara Nabi yang namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata kepada Abbas, wahai Abbas, tolong doa semoga Allah turunkan hujan. Jadi menunjukkan ia bukan khususiat Nabi, tapi ia adalah isyarat kita boleh pergi jumpa orang soleh, minta dia doakan kita. Hadirin dan hadirat, ada satu hadis yang diriwayat juga daripada kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Cuma hadis ini adalah hadis dhaif, hadirin dan hadirat. Ketika Umar ibn Al-Khattab, dia minta izin kepada Nabi untuk mengerjakan umrah. Minta izin untuk kerja ke umrah. Umar ke Rasulullah ni, mereka duduk di Madinah, betul tak? Mereka duduk di Madinah. Jadi umrah di Mekah. Jadi Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar, la tansana ya ukhayya min salihi du'aik. Jangan kau lupakan kami, wahai saudara kami, daripada doa kamu yang saleh semasa kamu di sana.
Maknanya itu istilah macam Nabi kirim doa tu. Maknanya jangan bila kau sampai sana nanti jangan lupakan kami dalam doa kamu. Begitu. Jadi minta doa hadirin dan hadirat. Ini isyarat dia. Dan hadis yang lebih sahih daripada itu adalah hadis daripada Umar juga berkenaan dengan seorang lelaki, yang mana lelaki itu namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Kita biasa dengar nama Uwaisun Al-Qarani. Yang lebih tepat Qarani, ra baris atas, Qarani. Hadirin dan hadirat. Jadi Uwais Al-Qarani ni, dia adalah bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi. Yang sahabat Nabi adalah Umar bin Al-Khattab. Cuma Nabi sebut nama dia. Nabi kata kepada Umar, akan datang nanti, pada zaman kamu nanti, seorang lelaki sekian sangat baik kepada ibu dia, dan dia daripada Yaman. Jadi kalau dia datang, kamu mintalah kepada Allah agar dia doa kepada Allah agar Allah ampunkan kamu. Tengok. Itu bahasa dia. Kalau kamu jumpa dia, kamu minta dia doakan kamu semoga Allah ampunkan kamu. Jadi setiap kali datangnya pedagang-pedagang daripada luar, maka Umar tanya, afikum Uwais, afikum Uwais, ada tak Uwais, ada tak Uwais. Dan akhirnya hadirin dan hadirat, jumpalah dengan Uwais Al-Qarani ni. Dan Sayyidina Umar pun dia kata, tolonglah doa kepada Allah agar Allah ampunkan aku. Jadi perbuatan ini adalah tawassul dengan doa orang yang saleh. Jadi Nabi pun SAW, Nabi kata apa? Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akami wal jibali wal zirab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, kau turunkanlah hujan sekitar kami, jangan kau turun dia di atas kami. Ya Allah, kau turunkanlah hujan ni di bukit-bukit, di lereng-lereng bukit, di orang kata di tempat-tempat tumbuh pokok, maknanya ialah kawasan-kawasan yang tumbuh padanya pokok, dan di tanah-tanah yang lapang, maknanya bukan di kawasan kediaman orang, supaya tak menyulitkan urusan orang lain. Dan disebutkan di sini sebagai penutup, hadirin dan hadirat, wa kana yahsuru saubahu hatta yusibahu minal matar. Kalau hujan turun, Nabi akan selak baju. Nabi akan selak baju sehingga air hujan tu kena kepada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Fasu'ila anzali, para sahabat tanya Nabi tentang perbuatan Nabi tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, kerana hujan ni baru sahaja dengan Tuhan dia. Maksudnya dia turun daripada atas, hujan ni baru turun daripada Tuhan, daripada Tuhan dia. Macam itulah lebih kurang. Dan sebahagian ulama yang mengatakan yang Allah Ta'ala maha tinggi di atas langit, berdalilkan hadis ni lah. Sebab Nabi kata hujan hadithu ahdi bi rabbih, hujan turun daripada langit. Nabi kata hujan tu baru bersama dengan Tuhan. Begitu. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cuma kepahaman berbezalah mengikut aliran-aliran mazhab akidah sebagaimana yang kita tahu. Dan kata penulis kitab, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-ghaima war-rih, Nabi ni kalau nampak awan mendung ataupun angin yang kuat, urifa dzalika fi wajhihi fa aqbala wa adbar. Nabi dapat dilihat macam tak berapa selesa, macam Nabi dapat lihat tak berapa, orang kata, senang dengan keadaan tersebut. Dapat dilihat pada wajah Nabi yang Nabi tidak selesa. Tapi faiza amtarat, apabila hujan turun, surya anhu wa zahaba anhu zalik, maka Nabi jadi lega, Nabi jadi rasa tenang. Hadirin dan hadirat, kenapa? Kerana wa kana yakhsha ay yakuna fihi al-azab. Kerana Nabi takut kalau hujan lebat ke, angin kuat ke, Nabi takut datang azab. Jadi sebab itu Nabi berubah wajah Nabi. Tapi kalau hujan turun saja, maka Nabi kembali tenang. Dan kata penulis kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa qad hafiztu an ghairi wahid, aku telah menghafal, maknanya aku telah mendengar daripada para ulama bahawasanya talabal ijabah inda nuzulil ghais wa iqamis salah, bahawasanya dianjurkan kita ini untuk berdoa, pertama ketika hujan turun, yang kedua ketika salat hendak didirikan. Ini waktu-waktu mustajab doa. Maknanya kata Ibn Al-Qayyim, aku telah menghafal daripada ramai guru-guru bahawasanya diminta ataupun diharapkan kemustajaban doa, yang lebih tepat diharapkan kemustajaban doa ketika turunnya hujan dan juga ketika didirinya salat. Selesai perbahasan kita, hadirin dan hadirat. Malam ni kita habis satu fasal, iaitu fasal yang ke-25 berkenaan dengan istisqa. InsyaAllah kita masuk pada kuliah akan datang berkenaan dengan petunjuk Nabi ketika bermusafir. Petunjuk Nabi SAW ketika bermusafir. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.